Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas kita hari ini iaitu kelas PDPR kita hari ini 17 Mac 2021. Kita masih lagi di bawah bab 2 iaitu pemfaktoran dan pecahan algebra. Tapi untuk hari ini kita dah masuk standard kandungan yang terakhir iaitu di bawah bab 2 ini iaitu 2.3 iaitu ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Okey, sebelum ni pelajar semua dah belajar bagaimana untuk kita kembangkan, bagaimana untuk kita pemfaktoran. Okey, jadi hari ini kita akan belajar untuk menyelesaikan satu masalah itu kita gabungkan sekali, ada kembang, ada pemfaktoran. Jadi kita tengok, okey. Jadi mari kita tengok. Okey. Jadi untuk standard pelajaran kita hari ini iaitu 2.3.1 kita akan belajar cara untuk melaksanakan penambahan dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Nampak? Yang saya kata tadi, kita nak melaksanakan suatu penyelesaian masalah, sesuatu persamaan tu, satu ungkapan algebra tu apabila melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Kita nak selesaikan tu dia ada sekaligus kembangan dengan pemfaktoran. Okey, tapi hari ini kita akan masuk untuk penambahan dan penolakan terlebih dahulu. Untuk kelas seterusnya kita akan masuk lagi untuk melaksanakan darab dengan bahagi dan seterusnya gabungan operasi. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus tengok contoh bagaimana untuk kita melaksanakan penambahan dan penolakan. Okey, jadi saya tunjuk untuk contoh yang pertama. Okey, untuk ini adalah penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Okey, ini adalah contoh, dia punya contoh soalan. Okey, jadi kita tengok contoh soalan A. Dia bagi 9x dalam kurungan x tambah 2 tambah dengan 5. Okey, apabila kita dah nampak yang ini, untuk kita dalam penyelesaian kita dah nampak yang ada luar kurungan dan yang ada dalam kurungan. Jadi bagaimana untuk kita hilangkan kurungan? Kita kena hilangkan kurungan dulu, barulah kita boleh selesaikan. Okey, kalau dah ada masih lagi ada kurungan, macam mana untuk kita selesaikan? Betul tak? Jadi kita kena hilangkan dia punya kurungan dulu. Jadi kita kena buat proses kembangan. Apa yang ada di luar kurungan kita kena darab yang semua yang ada dalam kurungan. Jadi apabila kita darab 9x darab dengan x akan dapat 9x kuasa 2. Okey, 9x darab dengan 2 kita akan dapat positif 18x yang tambah 5 kita turunkan sahaja. Okey, apabila kita dah dapat ada sebutan algebra, ada 3 sebutan algebra. Okey, kita baru je belajar minggu lepas bagaimana untuk kita pemfaktoran. Okey, bagaimana untuk kita pemfaktoran apabila ada 3 sebutan. Okey, minggu lepas kita belajar apa? Kita guna kaedah apa untuk selesaikan 3 sebutan? Okey, kita belajar bagaimana menggunakan kaedah darab silang. Okey. Jadi kita tengok darab silang ni kita nak guna dia ada ke tak nilai A. A ni ada tak nombor kat depan. Jadi kita tengok ada iaitu 9. Jadi kita kena darab A darab dengan C guna kaedah AC. Okey. Jadi kita tahu kat sini dia punya A, di sini dia punya B dan di sini dia punya C. Okey, jadi kita kena darab 9. Okey, saya buat kat tepi ni dulu. A darab dengan C adalah 9. C dia adalah 5. Okey, 9 darab dengan 5 akan dapat 45. Jadi bila kita dah selesai darab, kita kena bentukkan satu ungkapan algebra yang baru. Jadi kita dah ambil 9 tadi, yang tinggal hanyalah x kuasa 2. Dan tambah 18 x tambah dengan C dia kita dapat yang baru punya adalah 45.
Jadi bila kita dah dapat ungkapan algebra yang baru, barulah kita boleh buat darab silang yang biasa punya. Okey, kita masukkan di sini adalah tempat untuk tambah, di sini untuk darab, dan di sini tempat untuk nilai A, di sini untuk nilai B, nilai C. Okey, C dia adalah 45 dan B dia adalah 18X. Okey. Jadi seterusnya kita kena cari faktor bagi 45. Okey. 45 ni adalah C. Ini adalah A, ini adalah C, di sini adalah B. Okey, ni A, B, C. Okey, masukkan dia ke dalam kotak. Okey, jadi kita nak cari dia punya faktor bagi 45 adalah sama dengan 1 darab dengan 45, 3 darab dengan 15 dan 5 darab dengan 9. Jadi yang mana kita nak pilih adalah kita pilih apabila kita tambah ataupun tolak akan menghasilkan nilai B. Jadi nilai B adalah 18X. Jadi kita tengok. Okay, saya akan pilih yang ini sebab apabila saya tambah 3 tambah dengan 15 saya akan dapat 18. Jadi saya ambil yang ini 3 dan 15. Okey, jadi saya dah masuk nilai B, saya akan selesaikan nilai A. X darab dengan X akan dapat X kuasa 2. Okey, untuk C, saya bawa je daripada tepi ni ke masuk nilai C. 15. Okey, jadi barulah kita boleh buat darab silang. Okey. X darab dengan 15 akan dapat 15X. Okey, X darab dengan 3 akan dapat 3X. Jadi bila kita dah selesai darab silang, kita kena cek dia punya nilai satu per satu. Okey. Okey, sebelah sini adalah untuk tambah. Jadi 3X tambah dengan 15X, kita akan dapat 18X. Okey, betul. Okey, 3 darab dengan 15 akan dapat 45. Betul. X darab dengan X akan dapat X kuasa 2. Okey, bila dah semua kita cek dengan betul, kita perlu ambil dia punya jawapan. Untuk ini untuk kurungan yang pertama dan ini untuk kurungan yang kedua. Okey, jadi kita ambil dia punya jawapan adalah X. Yang pertama X tambah dengan 3 dan yang kedua adalah X tambah dengan 15. Okey, bila kita dah bentukkan, kita dah ambil dia punya jawapan, kita kena kembalikan nilai A. Jangan nilai A dia adalah 9. Jadi kita kena kembalikan nilai A di sini. Ini untuk kurungan pertama dan kurungan yang kedua. Okey, letak di sini. Okey, kembalikan dia punya nilai A. Jadi untuk kita selesaikan, kita kena permudahkan. Jadi, 3 permudahkan ini, 3 bahagi dengan 3 dapat 1, 9 bahagi dengan 3 akan dapat 3. Okey, sebelah sini pun sama, 15 bahagi dengan 3, kita akan dapat 5. 9 bahagi dengan 3 akan dapat 3. Jadi, bila kita dapat 1 per 3 kat sini, yang ini kita kena bawa ke depan. Okey, jadi kurungan yang baru adalah 3X tambah dengan 1. Sama juga yang sini, ini kena bawa pergi ke depan untuk kita hilangkan per. Okey, kita hilangkan dia punya per. Kita kena bawa pergi ke depan. Jadi, untuk kurungan yang kedua ni adalah 9, bukan 9, 3. Kena bawa pergi depan akan jadi 3X tambah dengan 5. Jadi itu sahaja dia punya jawapan penyelesaian tersebut. Okey, ini adalah cara untuk kita melaksanakan penambahan dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Okey, kita pergi contoh yang kedua, bukan soalan B, contoh yang pertama tapi masih lagi B. Di bawah contoh yang pertama,
Okey. Okey, diberi soalan B adalah 4 dalam kurungan 2K tolak 1 tutup kurungan kuasa 2 tolak dengan 16. Jadi nampak. Jadi macam mana untuk kita selesaikan? Kita kena buat kembangan terlebih dahulu. Jadi ini kita kena buat kembangan terlebih dahulu. Kita kena hilangkan dia punya kurungan. Jadi baru kita boleh selesaikan. Jadi 2K tolak 1 kuasa 2 adalah sama dengan 2K tolak 1 dan 2K darab dengan 2K tolak 1. Jadi kita buat kembangan. 2K darab dengan 2K, kita akan dapat 4K kuasa 2. 2K darab dengan negatif 1, kita akan dapat negatif 2K. Negatif 1 darab dengan 2K, kita akan dapat negatif 2K. Dan negatif 1 darab dengan negatif 1, kita akan dapat positif 1. Jadi kita sebutan yang sama kita gabungkan. Negatif 2 tolak dengan negatif 2 akan dapat negatif 4K tambah dengan 1. Jadi apabila kita dah dapat dia punya jawapan, kita masukkan semula. Jadi di sini adalah 4 dalam kurungan. Dalam kurungan kita bawa pergi ambil yang dia punya jawapan yang kita kembangkan tadi. Jawapan baru. Tambah dengan 1 tutup kurungan dengan 16. Jadi masih lagi ada kurungan. Jadi kita nak hilangkan kurungan, kita kena darab yang ada di luar kurungan, kena darab dengan yang ada dalam kurungan. Jadi 4 darab dengan 4K kuasa 2, kita akan dapat 16K kuasa 2. Dan 4 darab dengan negatif 4K, kita akan dapat negatif 16K. Dan yang terakhir, 4 darab dengan 1, kita akan dapat 4. Turunkan 16. Jadi kita selesaikan yang ada sebutan yang sama. Sebutan yang sama, 4 tolak dengan 16, kita akan dapat negatif 12. Jadi apabila kita dah dapat yang ini, kita boleh yang sebelum ni kita tengok 16, negatif 16 dan 12. Dia kita masih lagi boleh permudahkan dia. Bagaimana untuk kita permudahkan dia supaya apabila kita darab bukan dalam nilai yang besar. Kita tengok 16, di sini 16 dan 12 ada dalam sifir 4. Jadi, kesemua ni kita boleh bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4. Kalau kita nak selesaikan yang ini, nilai dia bakal menjadi besar. Sebab 16 darab dengan 12 adalah nilai yang besar. Jadi, untuk kita gunakan nilai yang kecil, kita boleh permudahkan. Jadi, kita tengok. 16 bahagi dengan 4, kita akan dapat 4K kuasa 2. Tolak 16K tolak 16K bahagi dengan 4, kita akan dapat 4K. 12 bahagi dengan 4, kita akan dapat berapa? 3. Bila kita dapat ungkapan yang baru, kita senang sikit. Kita nak menggunakan kaedah darab
silang. Sebab bukan nilai yang besar. Nilai yang 16 tadi dengan 12 nilai yang besar. Jadi bila kita darab akan dapat nilai yang lebih besar. Jadi kalau kita guna nilai baru ni senang sikit. Okay. Tak adalah awak pelajar semua akan lebih rasa susah. Okay. Jadi kita buat macam tadi. Ni adalah dia punya nilai. Okay, ini adalah dia punya nilai A, ini B dan ini C. Jadi, saya padam yang ini. Okey. Jadi, kita boleh buat darab silang seperti biasa. A darab dengan C, 4 darab dengan negatif 3. Darab dengan negatif 3, kita akan dapat negatif 12. Okey, bila kita dah dapat negatif 12, kita bentukkan ungkapan baru iaitu K kuasa 2 tolak dengan 4K tolak dengan 12. Jadi, kita boleh buat darab silang seperti biasa. Okey, jadi di sini tempat untuk kita tambah, di sini tempat untuk kita darab. Okey, di sini tempat untuk A, sini C dan sini B. Okey, ini adalah A, B dan C. Jadi dia punya A adalah K kuasa 2, B dia adalah negatif 4K dan C dia adalah negatif 12. Jadi kita kena cari faktor bagi 12. Okey. Jadi untuk 12 adalah 1 darab 12. Okey, banyak 1 darab dengan 12. Jadi 2 darab dengan 6. Boleh dapat 3 darab dengan 4. Okey, jadi nak pilih salah satu, saya akan pilih yang ini. Sebab apabila saya 2 saya tolak dengan 6, saya akan dapat negatif 4. Okey, jadi di sini saya letak 2, di sini saya letak 6. Tapi kita tengok 2 tambah dengan 6 kali 8. Bagaimana untuk saya buat 2 tambah dengan 6 ni, saya akan dapat negatif 4. Jadi saya letak negatif di sini. Okey, positif negatif kali negatif. 2 tolak dengan 6 akan dapat negatif 4. Okey. Jadi di sini saya masukkan nilai A, K darab dengan K akan dapat K kuasa 2. Di sini saya ikut ambil yang tepi. Dan kita boleh buat darab silang seperti biasa. Okey, K darab dengan negatif 6, kita akan dapat negatif 6K. 2 darab dengan K, kita akan dapat 2K. Okey. Jadi kita boleh semak jawapan untuk A, C dengan B. Okey, 2K tambah dengan negatif 6K, kita akan dapat negatif 4K. Okey, betul. 2 darab dengan negatif 6, kita akan dapat negatif 12. Betul. K darab dengan K akan dapat K kuasa 2. Betul. Jadi, apabila kita dah dapat dia punya ni, kita boleh salin jawapan dia. Okey, saya buat kat sini adalah okey, jadi sini saya tambah. Okey, dia punya jawapan yang pertama adalah K tambah 2 dengan K tolak dengan 6. Okey, jadi saya buat K tambah dengan 2, K tolak dengan 6. K tolak dengan 6. Okey. Jadi ini saya padam.
Okey, selepas itu apa yang perlu kita buat adalah kita kena kembalikan dia punya A. Jadi kita nampak A-nya adalah tadi kita buat di sini adalah 4. Jadi kita kena kembalikan dia punya A adalah K tambah 2. A dia adalah 4. Kembalikan dia punya A. Dan untuk kurungan yang kedua adalah 6 per dengan 4. Okey. Jadi bolehlah kita permudahkan. Okey, ni CV2, 2 bahagi dengan 2 dapat 1. 4 bahagi 2 akan dapat 2. Ni pun sama, 6 bahagi dengan 2 kita akan dapat 3. 4 bahagi dengan 2 kita akan dapat 2. Jadi yang 2 ini kita bawa pergi ke depan. Okey, untuk kurungan yang pertama 2K tambah dengan 1. Dan kurungan yang kedua 2 ni kita bawa pergi ke depan. Di 2K tolak dengan 3. Jadi itu sahaja dia punya jawapan.